Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita pada sesi kali ini. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan kursus-kursus dalam komando. Okey, ni depan saya dah ada laptop ni, depan saya ni. Saya akan tengok ke bawah sikit lah kadang-kadang kan. So sebelum saya nak start ni kan, saya nak cerita satu pengalaman lah ni. Tapi bukan saya, cerita joke. Orang kata belum kita start ni kan, kita buat joke sikit lah. Ada seorang suami ni tau. Suami ni dia ada, orang kata apa, ada affair dengan perempuan tau. Jadi isteri ni dah perasan dah lama ni perempuan pada suami ni. Satu hari tu suami tengah sembahyang. Sembahyang. Dia tengah sembahyang, saya tak tahulah sembahyang apa, main isyak tu kan. Sembahyang tu tengah sembahyang ni kan, telefon dia berbunyi lah, mungkinlah ada mesej masuk. Okay kan, jadi isteri dia tengok. Isteri dia tak tahu dia tengah sembahyang. Isteri dia tengok mesej kan, gambar perempuan tau, gambar mesej cinta ni kan. Suami dia, abang, siapa ni perempuan ni, nama sekian-sekian ni kan, siapa ni, cuba jawab. Suami dia tengah sembahyang kan. Isteri dia main cari kat bilik sembahyang. Tengok suami dia tengah sembahyang kan, dengar, alamak. Dia katakan, isteri dia kata perempuan sekian-sekian. Tahu tak apa yang berlaku kan, daripada sembahyang Isyak ni 4 rakaat tau. Dia sembahyang 99 rakaat. Dia tak mati. Lepas habis dia sembahyang. Oh, tu dia cerita pasal isteri kan. Oh, isteri yang menakutkan. Bukan isteri yang menakutkan, isteri yang menakut-nakutkan. Ni cerita lawak je, tak nak kena-mengena tau, tak nak kena-mengena dengan siapa. Jadi hari ni saya nak share lah dengan tuan-tuan subscriber saya ni, cerita tentang kursus-kursus dalam Regimen Gerahas ataupun dalam 21 grup Gerahas dalam komando yang saya hadiri. Kursus ni kursus saya je lah. Sebenarnya banyak kursus, nanti kita buka sikit-sikit. Tujuan saya supaya tuan-tuan, perempuan semua faham, tahu apakah yang ada kursus-kursus di dalam grup Gerahas. Okey, kita tengok. Kali ni kita ambil gambar. Okey, ni gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni kan, saya sebenarnya bila saya buka album balik tengok, ya Allah, cantiknya gambar-gambar lama. Ini masa tahun 1999. Kan, tengok tu, di sebelah kiri tu ada seorang Tok Haji pakai kain melekat dengan baju pagoda ke tu. Saya pun tak ingat dah siapa ni. Ni kursus asas komando. Okey, yang saya nak cerita kursus asas komando. Ini kursus asas komando ni, time makan kita akan berbaris macam tu lah. Kita akan berbaris. Jadi kita ada mestin, kita beratok, kita ambil nasi, lauk apa semua, kuah lah. Dia banyak masakan masa saya ni. Ni cerita masa saya ni. Nasi dibubuh kuah bagi banyak, lepas tu dibubuh lauk. Okey, makan bukan macam makan dekat hotel, makan kat rumah. Ni macam makan masa perang. Bagaimana kita nak menghabiskan nasi, dia bubuh banyak ni nasi. Kan, Julati akan bubuh banyak nasi, kuah banyak. Dalam masa seminit habiskan makanan. Dia katakan. So apa yang kita buat? Apa yang kita buat ni masa during my time lah, masa saya ni. Kan kuah banyak, ayak satu water cup tu kan, kita tuang bagi banyak lagi. Nasi tu kita masuk, kita macam kita minum ayak tau. Nasi dengan kuah kali masuk dalam badan kita. Jadi kadang-kadang dapat ikan kan, ikan sekok. Apa yang ikan kita tak sempat makan dalam masa seminit. Jadi kita kira ni 30, 31, 32. Dia cerita, dia kira kan. Kita makanlah ikan tu, simpan dalam seluar. Maksudnya kita pakai seluar, bola poket lah, paket ke semua lah. Dah habis-habis semua kan, dah habis makan. Okey, bila dah habis 1 minit, okey, masa tamat, angkat mestin tak atas kepala. Jadi kita tak boleh makan dah. Angkat mestin tak atas kepala. Jadi siapa yang lambat, okey, ke kiri pusing. Mestin tetap di atas kepala, jalan, tuang sampah dan buanglah nasi kita dalam tuang sampah. Tu dia nak ajak kita tu. Kita mesti sentiasa bersedia siap sedia sebilang masa. Walau apa jua keadaan kita, kita mesti patuhi pada masa yang diberikan. Dan
arahan yang diberikan menghabiskan nasi dalam masa seminit. Benda ni bukannya selalu lah. Bukannya selalu kita buat benda ni time makan kan. Kadang-kadang jurulatih tak nak kacau lah. Kita makan time tenang, kita makan tenang lah. Pernah satu ketika tu kami makan tepi laut. Hari ni kita akan makan tengah hari di tepi laut Cina Selatan, kat betul-betul laut. So kami pun seronok, makan tepi pantai ni, tepi tu ada laut kan. Jadi rupa-rupanya udah jurulatih pun nasi banyak. Kan ngayak teo suam. Buh tu kita pun jalan semua kan. Meratok lah macam ni lah kedudukan ni lah. Duduk di tepi pantai ni, tepi laut Cina Selatan ni. Selat Melaka. Kat Melaka kan, Selat Melaka. Lepas tu dalam masa seminit, dia kata kan, stand by, go, dia kata. Kita pun makan. Kita makan semua dalam masa 1 minit. Jadi ikan, saya ingat kawan saya tu, saya makan cepat. Saya makan, alhamdulillah lah bab makan. Tengoklah badan saya macam mana kan. Bab makan ni kira orang kata tak mungkiak lah, tak fail lah. Kan, saya pun seminit ikan tu saya makan habis lah. Jadi bila dah habis kan, terus angkat mestin tak atas kepala. Letak atas kepala mestin, berjalan ke kiri, pusing, dia kata. Menghadap laut semua, menghadap. Masuk dalam laut, masuk kan. Okey, angkat mestin bagi tinggi. Semua angkat mestin bagi tinggi tau. Nampak tau siapa yang angkat rendah tau. Okey, tuang habis dalam laut, bagi makan ikan. Orang bagi masa 1 minit, suruh makan. Kau makan macam makan kat hotel 5 bintang. Macam makan kat rumah, dia kata. Kan, jadi ikan tu yang sekok yang kawan saya sempat makan habis. Kawan saya kan, dia rupanya dia tuang ayak dalam mestin tu. Nasi pun dia minum macam minum ayak dengan telan-telan nasi semua. Ikan tu dia bulan poket dah. Jadi bila semua kami duduk lautan dan layak semua kan, saya tengok dia keluar ikan dia makan. Ini lucu lah, ini lucu. Ini saya nak cerita pengalaman manis dalam kursus asas komando tau. Memang manis, tengoklah. Kami semua beratok kan, makan kan. Sebelum kita nak makan, kita sebenarnya masa mula hari pertama ramai tau. Ramai kita punya kawan-kawan. Tapi makin lama makin orang kata gagal, tumbang, gagal, tinggal lah ramai banyak ni tuan-tuan. Masa saya 300 orang, tapi lulus dalam 64 ke 67 orang ya. Tu gambar kami tu, badan kuih ceding masa ni kan. Jadi sebelum kita makan, kita meratok menghadap badi-badi kita tau. Selalunya kawan baik kita akan duduk di depan. Kadang-kadang badi kita duduk sebelah ke, duduk depan kan. Kita makan, bila kita time nak makan, kita cari kawan kita duduk depan. Kita tengok muka dia. Kita makan lah, kita makan sembang dengan dia lah. Kawan masing-masing badi lah. Dalam kursus basic komando, dia ajak pasal badi-badi sistem. Jangan tinggal kawan. Kat sinilah kami dibentuk semangat setia kawan. Tak ada siapa boleh tolong kita melainkan kawan ya tuan-tuan. Kan, masa ni semangat kita bersemua daripada kawan. Saya pernah ingat tau, masa kita nakal kan. Nakal ni lekat ni. Orang kata batu-batu kecil kat tangan kan. Kawan dah tolong buang, malam-malam nak tidur kawan buang. Buang ke parut. Saya ingat kawan saya tu, badi saya ingat. Okay. Jadi sebelum kita makan tau, sebelum kita makan ni, macam ni dia punya kawat dia. Hai, korang nak makan kena buat apa dulu? Baca doa, baca doa. Baca doa lah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana lah. Bila dah habis kan, kita akan cakap makan kopral. Semua sebut, orang sebut kan, seorang makan kopral, semua akan sebut makan kopral, makan sajen, kan, makan sajen, makan encik, makan encik, makan tuan, makan tuan. Lepas tu bila dah habis kita makan tuan tu, aum, kan, aum, bergema, aum, kan, aum ni harimau lah kan, lambang Greenberry harimau tu kan. Dia 3 kali ngauman harimau. Lepas tu jurulatih cakap, makanlah, kan. Oh lah kami sebab makan. Ni lah ni kenangan saya ni. Okay, kenangan saya. Okay, gambar yang seterusnya adalah latihan baling bom tangan. Okay, latihan bom tangan. Saya pilihlah gambar-gambar yang saya suka dan yang menarik lah. Macam gambar ni saya suka sebab ada jurulatih saya tu yang pakai Greenberry tu. Kalau orang lama kenal lah dia ni, Rahman Tukang Kayu. Rahman Tukang Kayu. Tu dia lah tu. Masa zaman saya dia corporal. Saya rasa dia pencen pun corporal lah. Dengan Greenberry dia nampak sama selari dengan telinga dia kan. Greenberry dia tak pernah cantik, lusuh ya macam ni lah.
Macam roti canai orang kata. Tapi dia jurulatih yang sangat masuk dalam hati saya, tersentuh lah hati saya lah. Rahman Tukang Kayu. Saya ingat kalau kita buat salah apa kan, dia panggil kita malaikat. Macam bapak panggil anak. Kan. Tapi lepas tu dia gigit telinga ni. Telinga ni dah gigit ni, saya tak tahu lah gigit dia tajam kot. Punya dah sakit macam jarum ni. Dia suka gigit telinga ni. Nama dia Corporal Rahman Tukang Kayu. Okay, saya ingat lagi bom tangan. Angkat bom! Angkat bom! Ingatlah. Cabut rapat ke dada. Cabut pin! Cabut pin! Lapor! Kan? Kita kata, okay, saya sekian siap untuk melempar bom. Lempar! Kita. Lempar! 1, 2, 3, stand down. Boom! Meletuklah. Okay? Bom tangan ni kalau orang kata splinters dia tu, dia rupa darjah 45 darjah kot, tak silap saya kan. Makna dia macam ni tau. Bila dia meletup, kita letak bom tangan, dia meletup, dia pergi ke 45 darjah naik ke atas. Maknanya kalau bom tangan, pasal tu kita akan down. Maknanya bila kita down, kita tak kena lah dia punya tu sudut ball bearing dia tu. Saya tak tahulah dulu ada orang berani challenge, orang tercabut bom tangan letak tepi, kita tunduk. Orang kata kan, tak kena splinter dah. Saya tak berani lah. Ini cerita je lah. Saya cerita je. Okay. Seterusnya, ni gambar yang kita tengok ni ada 2 keping ni. Khusus basic komando tu kita tanggung boat. Ni gambar ada 2 keping. Ni gambar yang pertama. Kini kita tanggung boat. Kita tanggung boat ni tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. Boat ni berat. Nak mam. Orang Kedah kata. Satu boat ni 10 orang. Satu boat 10 orang kan. Kalau saya cerita kat tuan-tuan, kita tanggung boat sampai berlekuk bau kita ni, orang kata, betul ke? Betul ke? Saya tak tahu yang lekuk tu isi ke tulang ke kan. Tapi berlekuk tuan-tuan. Lepas tu bawa boat ni, kita kena kiri, kanan, kiri, step kita kena sama. Jangan ada orang yang menuang. Jangan ada orang yang menuang. Jadi nasib lah siapa yang panjang-panjang tu kan. Tadi terbongkok. Ni sahabat saya ni. Saya ingat ni. Sahabat saya 1, 2, 3 ni. Yang belakang tu Winchis tu. Saya ingat lagi Zaidi. Tu sahabat-sahabat saya. Kalau diorang tengok mesti diorang ketawa ni. Angkat boat. Ya Allah tuan-tuan, ini paling sengsara sekali rasa ni. Azab saya rasa ni kan. Jauh ni saya ingat, tak tahulah. Kalau satu pusingan camp Sungai Udang tu dekat 3 km lebih tu. Itu normal tu kalau dalam satu pusingan camp tu saya rasa tanggung boat ni. Meriah. Kalau ada PT boat saja kan, camp Sungai Udang akan jadi meriah. Budak basic nak akan tanggung boat ni. Jurulatih akan suara lah bergema lagi satu camp tu. Budak angkat tu. Lepas tu kan bila kita angkat boat ni kan, kita, "Woi, angkat, jangan menuang." Kita akan cakap, kawan-kawan ni kita dah teruk dah ni kan. Tu tanggung boat, PT boat. Ni tahun 99. Jadi bila jurulatih kita tengok, kita dah macam bahaya kan. Orang kata boat tu pun dah sengit, dah tak stable kan. Jurulatih akan kata, "Okey, letak boat." Kita pun lega seronok. Letak boat bukannya boleh letak tengah jalan. Kita kena letak tu tepi jalan tu. Tengok gambar dah kan. Jurulatih pun tu. Ni jurulatih nama saya Pokong ni. Corporal Pokong. Ingat, saya ingat lagi dia ni. Dengan beri dia macam komando piau tu. Saya ingat ni. Telinga, rimau belakang telinga lagi rimau dia. Kan tu dia pegang tu getah pipe. Getah pipe ni untuk pukul boat dia. Bam! Kita dengar kita ni lah. Okey. Kamu semua tangan tak kuat, dia kata. Tanggung boat baru 1 kilo, dia kata. Dah tak stable dah, dia kata. Perang support semua sekali, dia kata. Perang support lah kita, tuan-tuan. Tu, bukan perang support push up ni, kaki duduk. Kaki duduk atas boat tu. Duduk, kita pump. Tapi knuckle sebenarnya tau. Ni, knuckle dengan penumbuk, bukan dengan tapak tangan lah tu. Jadi bila mana-mana yang dapat kalau jurulatih duduk belakang tu sikit, kita akan buka tapak tangan kita nak akan knuckle. Sebenarnya bila kita boleh melawan dengan kita punya kesakitan, lawan dengan kita punya penat, masa tu kita akan ada rasa satu kekuatan yang luar biasa tiba-tiba masuk dalam badan kita. Kita pump. Okey, dia kata buat betul-betul. Seorang saja tipu, kita kosong balik. Semua akan makan, "Woi, buat betul-betul lah. Buat, okey, saya tak nak banyak, saya nak 5 ya," dia kata. So kita pump. Okey, down. Kita down. Up. Kita pump kau. Kita pump. Jadi kan,
kita rasa, alamak boleh ke rupanya. Kuat je kita katakan buat benda ni. Padahal kita dah rasa tak larat tadi. Itulah peristiwa-peristiwa yang membentuk seorang anggota komando supaya yakin diri dan dia boleh dan dia menjadi manusia yang luar biasa daripada askar biasa. Ini dia punya peristiwa-peristiwa lah, latihan-latihan kan tuan-tuan. Okey, seterusnya ni kita tengok gambar ni kat mata semua ni. Ini masa ni peringkat akhir dah ni. Peringkat akhir, peringkat kita nak tamat dah ni. Mungkin dalam 2, 3, 4 hari lagi kita akan tamat lah ni. Kita baru ambil ENE ataupun seminggu lagi kita nak ambil ENE tau. Kita nak ambil penamat. Dahulunya kawasan pantai, penamat kita kat kawasan pantai. Macam ni, pantai ni dekat Pekan Pahang. Okey, ini cerita dia selepas kita letup sasaran musuh, kita lari. Dan kita lari semua, kita dah selamat sampai ke penamat. Rupanya pengkalan kita ni dikuasai oleh musuh. Musuh tangkap kita semua sekali. Kita jadi POW, Prisoners of War, ataupun tawanan perang. Jadi ni proses-proses lah. Kita akan diinterrogate, di soal siasat. Tu semua tu musuh tu. Ni musuh 22 komando punya dia jahat ni. 22 komando kalau jadi musuh, Allah, saya ada 22 komando lah. Regimen Lanun Komando ataupun Regimen Komando Lanun orang kata dulu. 22 komando ni saya memang lahirkan, saya 22 komando lah. So musuh dia ni memang kata kan. Jadi diorang akan bawa kita pergi, diorang akan siksa kita lebih kurang, golek apa semua dekat pantai tu, pakai macam tu lah, ikat mata kita. Lepas tu dia akan masuk kita dalam kemah, dia akan tanya kita, kamu ni daripada pasukan mana? Kan tuan-tuan, masa ni tuan-tuan, walaupun kita dah tamat kursus, jangan kita pecah lubang, jangan membocorkan. Saya hanya akan memberitahu nombor pangkat dan nama saja. Tidak sekali-kali maklumat lain yang boleh mengancam saya dan rakan-rakan saya. Macam tu. Itu ada dalam sumpah prajurit komando tu. Setiap hari kami akan baca. Jadi bila musuh tangkap kita, kan, terima dulu. Sambung balik tadi. Bateri habis. Bateri lampu habis. Okey tuan-tuan. Jadi kita sambung balik. Jadi bila kita dah ikrar pagi-pagi, kita angkat tangan kan. Kita angkat tangan. Kita tak boleh pecah lubang tuan-tuan. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Tu komando semasa melaksanakan misi. Bila kita kena tangkap, ditanya, kamu daripada pasukan mana? Saya 307-735 Syakirin Prebet Syakirin bin Yusof. Tuan, apa kau? Ditanya lagi, kamu daripada pasukan mana? Saya 307-735 Syakirin bin Yusof. Kita tak, itu yang otak kita ingat. Yang lain kita ingat. Maksud dia akan picit pulas telinga lah, tarik hidung lah, geletek ke apa-apa semua buat kat kita macam-macam lah. Cekik ke apa ke kan. Dia akan buat kat kita masa tu. Kita hanya kena bertahan 2 minit saja. Jangan kita beritahu kita ni daripada pasukan Truk nombor 1 Zulu Alpha, Squad Regiment 22 Komando. Habis. Assalamualaikum. Hai bye-bye lah. Tamatlah kursus kita. Assalamualaikum wassalamu. So kita kena tahan dalam masa 2 minit. Tanyalah, kau buatlah apa pun kan, aku tetap akan cakap, saya 307-735 Syakirin bin Yusof. Itu yang saya cakap. Itu ya. Saya teringat tau, masa zaman Rasulullah kan Bilal bin Rabah yang kena siksa kan. Ahad, Tuhan yang satu. Hampa letaklah tengah pandai ke, buh batu ke apa ke, buh paku ke, kaca ke, dia tetap kata Ahad itu. Otak dia kan tak ada yang lain. Itu yang dia ingat. So saya duk tanya adalah apa, sampai mati buat macam tu. Tapi ini julatih, orang kata julatih komando kan, musuh komando. Kalau musuh sebenar tu saya tak tahulah tuan-tuan. Kalau orang cerita pasal kezaliman, saya nak sebut pun tak ni lah kan. Nak sebut pun belah-belah negara dia punya zalim tu kan. Dia punya pemberontak dia zalim kan. Yang saya dengar cerita lah daripada sahabat-sahabat saya tahu dia buat apa tau. Dia nak tanya kita soalan tau. Dia masukkan getah pipe dalam dubur kita tau. Dia masukkan getah pipe dalam dubur kita, agak-agak panjang tu dia masukkan. Lepas tu dia masuk kawat tu tuan-tuan.
Kawat yang duri, kawat duri tau. Dia masuk dalam getah pipe tu tau. Lepas tu dia cabut getah pipe tu. Jadi apa yang tinggal? Tinggal kawat dengan organ dalam badan kita. Dia akan tarik satu tu, keluar satu kawat. Kamu daripada mana? Allahu Akbar, dia tarik lagi sampai keluar usus perut kita tau. Siksaan daripada itulah. Saya nak sebut pun tak boleh. Dia orang marah kan, negara tu akan marah kan. Itu dia punya kezaliman, kesadisan dia tu. Kalau kata itulah, janganlah sampai kena tangkap. Itu ada yang special forces, dia ada pil cyanide dalam disk itu. Bila dapat tangkap, dia akan buka pil, makan, mati kan, mati. Cyanida dalam bahasa Melayu lah. Okay, ini dalam khusus asas komando. Okey, seterusnya gambar kita tengok itu ni. Ini nama dia komando crawl. Komando crawl. Sebut komando crawl, ini kan keluar. Tuan-tuan, tali dia besar ni kan tuan-tuan. Besar ni kot. Tali boat dan tali sabut tu kan. Kita memang boleh crawl atas tali tu sebenarnya. Dengan weapon kan. Dan sebenarnya kalau buat latihan dengan pack kita tu. Pack FSMO, Field Marching Service Order, tak saja. Pack kita yang, pack askar yang besar tu kan. Komplit barang-barang kita tu dengan peluru kita apa semua tu. Berat. Kita akan buat komando crawl pakai pack tu. Memang boleh tuan-tuan. Memang boleh. Kita nampak macam mustahil. Memang boleh buat. Jadi kan, bagaimana cara dia kita seimbangkan. Okay? Seimbangkan kaki yang sebelah kanan kita cangkuk pada tali tu. Okay? Kita balance dengan kaki lagi satu lagi. So macam monyet tau. Monyet dia seimbang dengan ekor dia kan. Ekor dia tu dia seimbang, balance kan. Lepas tu bila dalam tali tu dalam keadaan diam, kita tarik pull. Tarik kaki, tali, tangan menggunakan 12 tangan, kita tarik. Dalam masa yang sama, kaki kita yang cangkuk pada tali tu tolak. Go. Kita dapat momentum tu. Bila kita dapat ayunan, tarik, ruk, tarik, ruk, tarik, ruk. Kan dia ada macam ayun, pergi sampailah hujung. Sampai hujung. Saya tak pastilah kan, saya tak pernah lah cuba dengan tali, orang kata tali yang kecil, besar. Jari telunjuk kan, saya tak pernah cubalah. Yang kami pakai tali sabut ni lah, tali besar ni kan. Komando crawl. Kan. Ini masa ni dekat Kem Sungai Udang. Okay, masa kalau kita jatuh masa tu, bawah tu dia ada dia buat macam apa? Kolam ayam tu lah. Kalau kita jatuh, kita dah off balance, kita jatuh, kita jangan kelang kabut, kita turunkan kita punya ni dulu. Badan kita pegang berkayuk pada tali dengan dua-dua belah tangan. Bagi badan kita stable, badan kita dah tak goyang. Tengok bawah, 1, 2, 3, lepas. Boom, kita jatuh dalam keadaan kontrol. Kita tengok ayak masa kaki kita cecah. Tuan-tuan jangan pejam mata, lepas. Kita tak tahu masa bila kita nak sampai ke tanah. Jangan serahkan nasibmu pada takdir. Usaha sampai ke hujung nyawa. Tu dia kata. Okey, kita pergi yang seterusnya pula. Yang ni saya sebab saya suka gambar dia tau. Gambar dia saya suka. Ni dia panggil kursus tanam pisang. Bukan kursus tanam pisang. Ini kursus free fall, terjun bebas. Kan ada video yang saya kata free fall kan. Terjun di Perlis, mendarat di Pulau Pinang. Kan. Kalau komando, geng-geng komando lama ke, komando dengar, dahsyat komando piau ni dia kata. Ini tak pakai oksigen lah. Ini khusus asas terjun bebas. Free fall, terjun bebas. Kita kata free fall. Belakang tu pesawat CN. Charlie Nusantara ke apa, tak tahu lah. Okay, pesawat CN 235 kot, 235 CN. Pesawat dia lah, kita naik lah tu. Khusus free fall. Jadi kenapa orang kata tanam pokok pisang? Sebab baju dia tu, baju macam baju pisang dah, dia kata kan. Jumpsuit dia tu, dia pakai overall kuning kan. Overall kuning. Tu saya yang tengah-tengah tu. Tu gambar saya ni. Yang sebelah, kalau tuan-tuan tengok gambar saya tengah-tengah kan, sebelah kanan tu Pascal. Tu Pascal. Saya ingat kami campur lah Pascal semualah. Ada kadang-kadang ada Komando 69, ada UTK. Kita bercampur lah ni. Okey. Kalau askar biasa, ada lah juga yang ambil kursus free fall ni kan. Tapi kebanyakannya special forces lah. Yang baju warna merah tu Mael Aping yang sebelah kiri. Ada Julatih Cik Asri yang sebelah kanan sekali tu.
Ni semua jurulatih saya lah, cikgu-cikgu saya tu. Kalau kita tengok kan. Okey, cuba tuan-tuan tengok dekat payung kami tu, dekat beg tu, dekat tengkuk tu dia ada macam benda warna hijau kan. Itu dipanggil dipanggil life jacket. Kalau kita jatuh dalam air kan, kita akan full life jacket, dia akan kembang lah kat tengkuk kita tu, so kita tak tenggelam lah. Kalau kita mendarat kan, kita terjun pre-fall ni, payung terjun ni, kita pakai kasut full combat boot tu, full gear, kadang-kadang dengan 4 latan. Terjun siang, terjun malam, kita terjun kan. Jadi kita ada life jacket. Kalau tuan-tuan tengok lagi macam ada tangkai besi tau. Tangkai besi tu macam dekat dada, dekat jantung belah kiri kan. Kan nampak tangkai besi tu, jantung sebelah kiri tu, jantung kita belah kiri, dada. Tengok kat dada saya tu. Okay, nampak. Itu untuk ripcord, untuk kita buka payung kita. Okay, kita tarik benda tu, payung kita akan kembang lah. Okay, kenapa dia panggil free fall? Free fall maksudnya terjun bebas. Kita terjun kosong. Kita terjun, kita bawa payung, kita lah yang buka payung tu sendiri. Bukan dibuka oleh kita cangkuk buka pesawat kan, ataupun payung tu dibuka bila kita terjun, dia ada tali tu, tali tu akan sentak buka payung. Bukan, ini kita sendiri buka. Kan? Tuan-tuan tengok belah kiri, tangan kiri semua pakai jam kan. Itu bukan jam tu, itu dipanggil altimeter, menunjukkan ketinggian ketinggian altimeter. So kita akan set, okey, check altimeter. Okey, 10,000, 10,500, 10,600. Masa tu kalau terbang tengah naik tu semua sama. Okey, semua sama, maknanya ketinggian kita, altimeter kita semua sama. Jadi bila sampai kita terjun ke 12,000, okey, 5 minit. Dia akan beritahu, mana 5 minit kita akan terjun di ketinggian 12,000. Masa tu keterbang tak climb lah, dia static lah. Okey, semua ketinggian 12,000. Okey, dia akan cakap kuat lah. Dia akan tepuk. Dia akan bagi signal. Kita membangun lah. Bangun, kita nak terjun dah. Dia tunjuk, okey, bawah, tunjuk bawah. Bawah tu DZ, drop zone kita. So kita terjun. Okey, bila kita terjun tuan-tuan, terjun dia ada macam-macam jenis. Terjun dive ke, macam-macam lah. Dia ada terjun kan. Terjun ikut rem, orang kata ikut pungkuk ke terbang kan. Astagfirullahaladzim, bulan besar. Ikut rem tu, rem ke terbang belakang tu, ikut pintu dia, side door dia tu. Tengoklah kita terjun. Kita terjun macam-macam lah. Okey, turn ke, kita terjun semua. Dia macam-macam kaedah teknikal. Saya tak payah pergi teknikal sangat lah. So bila kita terjun tu kan, kita kena bagi stable dulu. Kita terbang lah ni, atas udara ni kita terbang kan. Dia bila kita terjun tu automatik kena angin kuat, angin tu akan membentuk tangan kita. Zap, kita dah free fall. Ni free fall ni, free dive ni, free ni. Zoom. Kalau kita nak corner belah kanan, kita tekan, kita zoom lagi ke kanan. Tangan kita stable macam ni kan. Angin kan. Kalau kita nak belah kiri, aku nak pergi kiri lah sebenarnya. Kita nak kata nak pergi kiri, kita tengok kiri tau. Tangan kita turun tau. Dia akan pergi kiri. Kalau kita nak ke depan kan, aku nak pergi ke depan lah, tekak ni, tengok depan, zoom dia pergi. Tu orang cakap tu, orang kata pre-fall ni seronok dia, macam kat syurga dia kata. Niat saja dapat. Aku nak ke belakang lah, ke belakang tengok kan. Kita akan pusing belakang. Duduk belakang. Kita niat. Sebenarnya, masa kita niat, aku nak ke kanan lah, kita tengok kanan, tangan kita tu, kita pergi ke kanan. Cepat tuan-tuan, dia punya movement dia sangat cepat. Kita tak tahu lah berapa per saat semua kan. Tu pre-fall tu. Masa tu kita tengok free, angin kuat ni. Kita pakai goggle kita, jangan ralit. Sebab kita akan tanya, okey, kita akan terjun 5,000, dia tanya 5,000, buka 5,000. Buka payung. Mana dia kita tengok altimeter kita 5,000 saja. Then kita kena buka payung kita tu. Full record dia panggil. Payung kita akan kembang. Kalau kita tak buka 5,000, kita duk kalut seronok indahnya alam semua tengok, kan, kita akan jatuh atas payung kawan kita. Bahaya tuan-tuan. Kalau kita tak buka, orang lain buka kan. Orang lain yang bawah kita dah buka payung, dia kadar kejatuhan dia dah seluruh kita ni. Memang dia kata di antara penerjun dengan penerjun, walaupun 1 second dia punya delay, dia boleh pergi beza di antara 70 meter. Tu dia punya kadar, sebab keterbang sentiasa bergerak kan. Terjun,
terjun kan. Itulah. Okay, ini nama dia kursus free fall. Lepas pada kursus free fall ni, untuk meluluskan kursus free fall ni, nak dapat wing tu, wing yang ada orang kata bunga padi sport rim tu, kurang-kurang tak silap saya terjun 22 kali kot. Saya pun tak ingat lah. Mungkin 22 kali lah. Termasuk terjun malam. Kita kena terjun malam. Pak Latan, dengan Pak Latan apa semualah. Okay. Jadi adalah dia punya cara untuk nak kejar target apa semua kan. Tapi walaupun saya terjun, saya suka agak terjun. Kalau ada pesawat kosong ke, kalau ada kursus saya akan join lah. Saya ambil bag saya tu siap lah. Dengan saya punya helmet, saya punya altimeter, komplit jumpsuit saya apa semua. Saya akan terjun kan. Tapi saya pun kena kemalangan. Kena kemalangan berterjun. Macam tuan-tuan perempuan semua tahulah kan. Okey, seterusnya lagi. Yang ni. Yang ni kalau tengok kau, gambar ni cantik lah. Saya suka. Ini nama dia kursus CQB. Close Quarter Battle. Ataupun tempur jarak dekat. Ataupun orang kata dalam komando kursus pecah pintu. Ataupun orang kata kursus penyamun. Orang kata. Kursus ni, kalau masa zaman saya tu, kami akan berlari kadang-kadang pakai seluar jeans dalam camp ni. Pakai seluar jeans, pakai baju biasa, pakai ngambuh pistol kat paha, lepas tu pegang MP5K tu yang weapon tu Heckler & Koch MP5 HK. Betul, Heckler & Koch British punya weapon ni, pakai 99mm. Polis pun pakai lah, tiada yang silencer. So kita akan buat macam tu lah. Kita akan kursus ni, kita akan ni lah. Kadang-kadang kita akan pakai topeng lah ni. Overall, inilah overall kita akan pakai. Bila kita nak berlari pagi saja dengan pistol kat paha kita. Masa zaman saya pakai Victor SP1 pistol 9mm. Pakai, bawa MP5 tu, bawa sling macam tu lah, sling silang macam tu, tutup topeng, berlarilah PT. Tanggung orang tu, kursus ni memang, kursus ni saya rasa teruk pada kursus CQ, pada kursus asal komando ni. Kursus ni teruk 4 bulan ni. Saya tak silap saya ingat saya kursus dia 4 bulan. Saya ingat lagi seorang-seorang ni sebelah kanan ni, Khalid, Hamdan, ni Major Vic, Masri, Razak Abu, Andrew. Saya ingat sahabat-sahabat saya ni. Razak Abu ni dia jurulatih sialah. Okey. Kursus ni kadang-kadang kami akan berlari pakai gas mask. Pakai gas mask berlari ni. Ya Allah, gas mask kalau tuan-tuan, kalau kita dah berlari pakai gas mask, sebab kita akan bagi gas pedih mata. Kita akan nak gempur pesawat, kita nak gempur kereta api, menyelamat tebusan, turun anti penganas kan. Kita akan pakai ni body armor ni, plate depan belakang tuan-tuan, berat nak mam orang kata lah. Plate rasa macam aduh nak menyebai ni. Kan, dengan gas mask lagi ni. Ya Allah, gas mask. Gas mask kanister yang penapis pun jenis lama yang tu satu kak tu, ayat liok apa semua tu kan. Dah tarik ni. Tuan-tuan, tapi orang kata, orang nama kata komando ni otak ni ligat ni kan. Duk tengah berlari ni kan. Jurulatih tengok kita pakai nak angkat kita akan turun kan. Ni dapat tak boleh kan. Cari mana kayu besar-besar kelingking ni kan, dapat kayu, batu ke selit kat gas fan ni ada lubang. Bernafas sedap ya kan. Habis semua nak mengecoh dia orang kata ni, nak hidup kan. Ni khusus CQB, Close Quarter Battle, tempur jarak dekat. Kan macam orang kata tim ni lah yang akan turun. Rampasan pesawat ke, tebusan ke, luar dan dalam negara lah. Unit lawan keganasan. Okey. Tu kalau kita tengok ni. Kalau dalam kursus CQB ni kita akan buat tu yang macam buah rambai ni, kami panggil buah rambai tuan-tuan. Satu tim tu 5 orang 5 orang buah rambai. Kita akan rangkai. Kita akan pakai macam harness selang tu, kita akan pakai tali tu ikat pada anchor point dekat helikopter. So kita akan lepas kita bergempur-gempur, kita akan nak lari ni, kita nak belah ni kan, cakuk. Kita akan helikopter akan tarik ni, dia panggil spy rig. Dia panggil special apa? Spy, SPI, special. Alamak, ya Allah, saya lupa lah. Insertion by rigging. Penetration, special penetration, insertion by rigging. Tergantung. Tergantung. Kalau kat Sungai Udang kan, tuan-tuan, kalau time zaman ada kursus CQB ni, nampak lah ni, duk bergantung tinggi ni.
Helikopter bawa kami bergantung lah 5 orang ni. Helikopter tarik naik kan. Ini masa kita nak berlari pun ni, masa lapan kita nak melarikan diri ke, bawa tebusan kita ke, helikopter tunggu, kita nak caw kan orang kata, ataupun kita nak merapat ke sasaran, kita nak turun atas bangunan. Ini dipanggil spy rig to rigging. Special saya tengok minta maaf tu, saya lupa. Jadi itu SPI RIG. SPI tu dah ada perkataannya. Okey. Ni spy rig. Gantung lah macam buah rambai. Saya mula-mula kalau fikir, takutlah tali ni putus tuan-tuan. Tinggi 100 meter lebih tu. Allah, na'udzubillah lah. Tapi Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi lah. Kan? Kita akan cek tali ni. Orang kata kalau dah habis jangka hayat dia, kita akan write off kan dia. So, bab-bab Special Forces punya latihan, keselamatan diutamakan dan peralatan kita pasal tu, peralatan kita mahal. Okay, mahal. Okay. Yang seterusnya ni, ni kita buat ni. Kita buat latihan rampasan pesawat dengan MAS. Okay, nampak tu tuan-tuan tu. 5 orang pramugara, semua kapten apa semua lah tu. Kapten, pilot apa semua ada lah. Kita buat menggunakan pesawat yang betul, MAS, pesawat training dia tu, dekat KLIA. So, pengganas kita buat, dia rampai pesawat tu, dia minta macam-macam. So, kita akan gempur lah. Penggempuran adalah last option. Bila government ataupun Perdana Menteri kata okey, kita gempur, dan kita akan gempur lah. Masa tu tebusan, pengganas apa semua kan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube banyak tu, dia panggil Marseille Air France Raid. Yang mana yang Perancis punya counter teroris dia tu, raid dia punya Marseille Air France dia tu, dengan tadi macam mana dia gempur macam tu lah. Okay, macam mana kita nak buka, kita dapat taklimat dalam pesawat tu, kita dah tahu dah pintu-pintu mana semua kita tahu. Kita akan masuk, kami letup di utara, kami gempur di selatan. Macam itulah. Okay, kita akan letup di sebelah sana. Pengganas pun tengok kat sana, rupanya kita masuk kot tempat yang bukan tempat masuk. Kita gempur kat situ serentak masa tu. Masuk multi-purpose entry dia panggil. So janganlah tuan-tuan nak pergi berani-berani nak pergi rampai-rampai pesawat saya pesan janganlah cuba nak pergi colek orang tu, nak colek orang ni kan. Pok-pok ni kalau turun, kalau dia tak tutup muka tu, kenal lagi muka dia. Oh ni anak Haji Kadiak ni. Oh ni pozi lembut ni, Perak ni. Kalau dia dah tutup muka tu, kita dah tak kenal dah apalah. Nampak mata 2 biji, jangan dia kira nak lepaskan, tembakan je lah. Okay, sebab dia dah training kan. Saya biasalah tu hujung sekali nampak gigi tu, sebelah kanan tu kan. Sebelah kanan tu. Sebelah kiri sekali jurulatih saya ni. Manalah dia, lama saya tak jumpa dia. Alright, seterusnya. Ini khusus pegawai muda gerahas. Okey. Kalau pegawai komando, dulu kursus asas komando, dia akan bagi kursus banyak lah. 3, 4, 5 tahun dia akan kursus je. Kursus kepakaran, kursus functional kan. Kalau kursus ni last kali, baru dia akan pergi, orang kata kumpul pegawai bagi ramai. 4 tahun sekali ke 5 tahun sekali ke, bila dah ramai, dia akan buat kursus pegawai muda gerahas. Okay, kursus pegawai muda gerahas ni kita ada operasi DUL lah, DUL, DUL, darat, udara dan laut. Komplit tu, multi-dimension, tri-dimension. Kita akan main semua tu lah. Okay, gambar yang pertama ni kita buat ambush ataupun raid. Ni sebenarnya tuan-tuan tengok ni 2, 4, 6, 7 orang ni kan. Satu RKK ni masa kursus pegawai muda ni di atas puncak Gunung Jerai. Sahabat semua ni sini saya lah. Saya yang paling junior sekali during that time lah. Saya duduk kat situ tu. Saya ingat ni atas puncak Gunung Ledang. Puncak Gunung Jerai. Tadi saya kata salah. Puncak Gunung Ledang tu, gaya-gaya tu. Ni tahun 99 ni kan, YO Gerahas mungkin tahun 2000 lah. Saya YO Gerahas tahun 2000 ataupun 2001. Masa ni kan. Tengok gambar. Tapi sekarang ni ramai dah orang buat macam ni kan. Cameraman ambil lah. Kalau kita tengok weapon handling, kita tengok kan. Kalau kita tengok weapon, cara dia pegang weapon tu, sometimes kita boleh tahu tau, dia ni special forces ataupun dia ni normal infantry tau. Cara dia tu agresif tu, gambar tu kan.
Kalau saya tengok gambar ni, it means thousand of words lah. Saya tengok, oh, saya tak tahulah tempat pokok tu dah besar mana dah sekarang ni kan. Pokok belakang tu. Okey, seterusnya gambar ni. Gambar ni tengok muka orang kata muda terang-tang-tang yang sebelah kiri tu. Okey, kawan saya ni sebelah kanan ni. Kau ni kena Razak Akub 37799. Nombor dia. Ketua Jurulatih Pusat Latihan Peperangan Khusus Tentera Darat. Skuad saya lah ni. Saya sebelum masuk askar, saya jumpa dia dekat stesen bas Ipoh. Nak pergi temu duga. Sampai sekarang lah yang saya duduk bersukan dengan dia tiap-tiap minggu ni. Kan bersukan dia pergi tebas rumput kat padang apa semua lah ni. Tu masa ni kecil ni. Masa ni khusus ni tu dalam kolam renang. Dekat amfibi. Pusat ni cawangan menyelam. Okey. Tahun 2000. Pun tahun 2001 lah ni. Masa ni kan pegawai muda Gerahas. Alright, seterusnya. Ni dah nak hujung dah tuan-tuan lah. Saya share lah. Saya share ini sahabat-sahabat saya. Ada yang jadi arwah dah tu. Yang tengah, yang bawah dah tu. Staf Sarjan Jawahid bin Awang. 1075 nombor dia. Saya ingat lagi. Dia banyak mengajak saya lah. Erti orang kata setiap kawan. Dia jurulatih saya lah. Dia ni mentor lah. Mentor saya lah. Dia banyak mendidik saya. Bagi tahu kan jangan jadi pegawai yang belagak tuan. Tuan jadi pegawai, tuan jangan belagak dengan anggota bawahan tuan. Anggota bawahan ni lah yang akan usung mayat tuan. Kalau tuan mati nanti lautan, kamilah yang akan bawa tuan sampai ke liang lahat. Tuan jangan sombong. Ingat tu. Dia macam kan. Banyak dia ajak saya lah. Dia ajak saya buah-buah pukul. Dia tandingan taekwondo kan dia kan. Dia menembak, dia ajak saya memburu kenai mata dalam hutan, mata-mata binatang. Benda ni boleh makan, tak boleh makan. Dia banyak ajak saya lah. Okey. Saya banyak rapat dengan lah. Okey. Sorry, minta maaf tuan-tuan. Yang di atas kali tu. Yang di atas yang pakai cermin mata tu. Dia yang pakai life jacket kan. Di atas yang sebelah 1, 2, 3 daripada kiri. Sebelah yang tu. Okey, daripada kiri ni Sarjan Rosgani. Berhenti pencet. Lepas tu skuad saya tu sebelah 15 Jali Awal Kelantan. Lepas tu Jawahid Suradi. Lepas tu Asing Muntai, Amram, Zando, tu semua sahabat-sahabat saya lah ni. Masa kami pasir lah. Operasi pasir. Pasir ni dia panggil Pandanan NC Padan Island Rescue. Kan yang kata masa Abu Sayyaf kan. Grup kami ni turun ni orang lebih daripada Landun lagi lah saya rasa. Banyak cerita yang macam-macam lah masa during saya terlibat pasir ni. 3 kali saya pergi 3 kali pasir tu cari Abu Sayyaf ni orang kata kan. 3 kali macam-macam cerita dah. Sangat macam-macam. Okey. Yang sebelah okey, yang ni nama dia Pulau Mantanani. Ini Jawahid ambil gambar ni arwah Jawahid lah. Tuan-tuan, kita berhenti sebentar, kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada Allah yarham Jawahid, sahabat baik saya ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ini dia ambil masa tu, masa pasir saya tak ikut. Boat masa tu dia pakai boat RIB, boat inflatable boat tu. GPS rosak, enjin rosak. Sorry, bukan GPS rosak, enjin rosak. So dia hanyut sampailah ke Pulau Mantanani. Seminggu lebih ke, dalam 7-8 hari juga kami terputus hubungan kan. Saya kata, alah manalah nak buah aku ni. Saya kata ni kan, tak tahulah kena colek dengan Abu Sayyaf ke kan. Rupanya dia orang terdampar dekat pulau ni. Rupanya nama Pulau Mantanani. Gambar masa awal masa ambil ni kan, memang gambar dia cantik ni tahun 2000 ni. Macam ni. Gambar dia memang cantik. Pulau ni tak tahulah, mungkin satu hari saya dah kaya ke nanti kan. Saya pergi ke Pulau Mantanani ni. Okey. Tu pasir. Ni sahabat-sahabat baik saya semua ni. Tuan-tuan tengok tu saya dengan Jawahid lah. Ini yang belah kanan, belah kiri tu yang orang awam pakai baju awam tu semua orang suluk lah. Saya banyak belajar bahasa suluk dengan dia orang lah. Saya banyak belajar. Saya faham tentang suluk. Banyak maklumat-maklumat yang kami dapat
daripada dua orang lah sebenarnya kan. Saya tak boleh nak reveal lah kan. So saya rasa ada yang dah mati ni saya rasa ni kan. Ada yang dah mati, banyak yang dah mati dah lah. Yang ada yang hidup saya tahu masih hidup sebab dia aktif dalam Facebook kan. Saya ingat lagi bahasa-bahasa Sulu kan. Angin-angin indak hutan, angin-angin parah matu, minsan metuk sintahu subai pandangmu aku. Bahasa Sulu kan. Diorang ajak saya boleh ingat lah macam ni kan. Bahasa Sulu dah. Semua sahabat-sahabat saya lah ni, saya belanja diorang makan semua, sembang lepas kan. One thing tentang JJK ni kan, Special Forces ni kan, kalau kita tengok kat uniform saya tu kan, kita tak pakai pengenalan lah. Kita tak pakai nama, pangkat semua kita buang. Orang tengok kita, alamak askar apa ni, wataniah kan ni kita ni. Nama pun tak ada ni, apa pun tak ada ni. Ataupun kadet remaja bersatu remaja ke kadet sekolah. Rupa-rupanya Special Forces. Sampai sekarang lah saya rasa dikekalkan kot identiti masa operasi. Hutan ke, lautan ke, ataupun daratan, kita akan buang lah pengenalan kita tu. Tak perlu nak abang, aku ni pegawai ni, tak payah. Tak payah bagi tahu lah. Okay, ni gambar ni, masa ni kat Dragon Inn Sempurna. Sempurna kan banyak penculikan Abu Sayyaf kan. Tu je lah tuan-tuan. Muka masa tu tengok sorang-sorang muka kan. Astaghfirullahaladzim. Masa ni masa ni dahsyat tuan-tuan. Sekarang dah tak larat dah, tak mau dah. Tua dah, 47 tua dah. Okay, penutup yang saya nak kongsi ini semua iklan sikit lah. Ni gambar ni. Gambar ni kalau kita tengok gambar ni kan, orang yang terlibat mesti ketawa je kan. Kita ketawa kan. Kalau kita tonton nampak yang pakai topi kan, tonton tak nampak gambar ni tersembunyi sikit tau. Tun M masa ni tahun 2000 lebih lah. Dia turun. Masa dia daripada Perdana Menteri, dia turun ke Kem Sing Udang, jumpa semua sekali anggota grup Gerahas, termasuk yang mantan-mantan yang pencen. Dia kumpul semua sekali. Dia tak tahulah masa tu dia kenapa dia kumpul lah. Dia kumpul kan. Mungkin ada, masa ni saya lieutenant muda ni masa ni. Okay, masa saya lieutenant muda. Tuan-tuan tengok yang paling depan sekali kan. Ni yang paling depan sekali, yang paling rapat dengan kita lah ni, yang sebelah kanan tu. Kapten lah tu. Kapten Fauzi Sulaiman. 35151. Sekarang ni dah Brigadier General Fauzi Sulaiman, pengarah grup Gerahas. Dia masa ni dia kapten. Okay. Yang depan Tun M tu yang pakai baju hijau tu, yang ada dekat tengkuk yang ada warna merah tu, scarf tu kan, yang pakai baju hijau yang glove putih tu, Cik Jikran Nawi. Saya ingat lagi semua masa ni dia sarjan. Lama dah gambar ni tuan-tuan kan, kenangan. Belakang Tun M tu Panglima 21 Grup Gerahas, Brigadier General Datuk Ahmad Rodi bin Zakaria. 411. Kan dia komandan kadet, saya ingat lagi masa dia kenal. Belakang dia tu CO 22 Komando, Lieutenant Colonel Damien Christopher Dilang, anak jantan. Tu dia sekarang dia pencen Brigadier General. Saya ingat lagi nama-nama senior officer saya, seorang-seorang kan. Major masa ni Kapten Cik Amran bin Osman. Tu yang depan, yang sebelah kiri tu, seorang-seorang saya ingat lah. Semua sampai nama bin, kita kata tu lah, kita kata Special Forces kan, kita sangat rapat tuan-tuan, dengan brother kita, dengan jurulatih kita, dengan anak buah kita rapat. Okay, dengan anak buah kita macam cubit paha kiri, paha kanan rasa sakit. Tidur sebantal, mimpi yang sama. Yang saya duk cerita kan, yang saya sudah cakap dengan tuan-tuan kan. Kita punya keakraban kita tu sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Setia kawan kita tu kan. Jadi saya rasa untuk perkongsian pada petang ni je lah, gambar-gambar yang saya pilih khusus untuk tuan-tuan ni nak faham apa itu grup Gerahas, apa yang special dengan komando ni kan. Jadi bila saya cerita daripada mulut saya sendiri, tuan-tuan dapat masuk ke dalam hati tuan-tuan, faham lah benda ni. Mana-mana yang rasa nak masuk komando, nak join, join. Kan saya cerita semua ni pengalaman saya, gambar-gambar nasib pandang saya. Itu sajalah. Saya ucapkan terima kasih tuan-tuan semua yang support saya
Support saya, target saya nak dapat 100,000 subscriber. Tuan-tuan support saya, tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan support saya. Okay, selama ni pun saya hidup dengan YouTube, saya hidup dengan support dari tuan-tuan semua. Terima kasih banyak-banyak. Allah Ta'ala saja yang akan membalas kebaikan tuan-tuan dengan sebaik-baik balasan. Selamat Hari Raya pula. Selamat berpuasa daripada saya lah. Kita jumpa lagi depan nanti. Panjang umur, murah rezeki nanti lah. Macam biasalah. Command and do. Terima kasih tuan-tuan.